Dan saudara, seterusnya kita akan ke Kuching bersama Siti Aida Alik. Aida, silakan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak bakal menghasilkan produk baru dalam sumber udara segar yang akan dikenali sebagai oksigen botol. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, walaupun tiada keperluan di Sarawak, namun ia amat dialu-alukan di negara-negara maju yang mengalami akibat pencemaran udara. Mengambil contoh bandar-bandar besar seperti Shanghai dan Beijing di China, sebotol oksigen segar dijual antara RM57 hingga RM176. Ini sekaligus memberi peluang kepada Sarawak untuk menerokai pasaran perubatan dengan mengeksploitasi sumber di negeri ini. Jangan ingat tak kisah hidrogen dia. Contohnya ada byproduct oksigen. Oksigen tu selalunya diguna untuk kesihatan, health di hospital agak oksigen. So satu daripadanya ialah untuk kesihatan. Keduanya lebih ya botol kanlah jual kan. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu kepada pemberita selepas majlis pelancaran program restorasi landscape hutan Sarawak di Bukit Sabal Semunjan. Langkah membangunkan sumber kesihatan daripada alam semula jadi itu turut mendapat reaksi positif. Pendekatan ini banyak lagi kemudahan-kemudahan ataupun peningkatan servis dari hutan yang kita dapat nikmati. Satunya ialah daripada oksigen. Turut diadakan memorandum persefahaman MOU antara Kerajaan Sarawak dengan 3 badan korporat termasuk Shell Malaysia Berhad, Sarawak Energy Berhad dan Persatuan Jepun Malaysia. Kerjasama itu bertujuan bagi pembangunan bersama tanah seluas 560,000 hektar yang berpotensi meningkatkan pemeliharaan tanah di negeri ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang Johari berkata, kerajaan negeri menyasarkan untuk menghidupkan semula kawasan hutan mati di negeri ini dalam tempoh 5 tahun. Katanya tanaman semula hutan itu menyasarkan tapak kawasan pembalakan yang telah gondol dan kawasan berpaya yang dahulu kaya dengan pokok ramin. Bercakap kepada pemberita di Bukit Sabal Semunjan, jelas beliau lagi, di bawah pelan itu 5 juta batang pokok harus ditanam mulai tahun depan hingga tahun 2025. Oleh itu, kajian saintifik dalam penghasilan benih pokok yang mampu membesar dalam kadar yang pantas juga penting supaya mampu membawa pulangan lebih cepat kepada Sarawak. Malah dengan kerjasama antara badan korporat seperti Shell Berhad, pelan tersebut mampu dicapai. Tiada sebarang isu kekurangan bekalan darah berlaku di Hospital Limbang. Malah bekalan semua jenis darah iaitu A, B, AB dan O mencukupi dan boleh digunakan bagi memenuhi keperluan pesakit. Pengarah Hospital Limbang, Dr. Nandra Kumar Anilaki Tirunavukarasu berkata, setakat ini bekalan darah berada pada tahap memuaskan untuk menampung keperluan pesakit di Limbang dan Lawas. Setiap bulan kita terima 100 beg donor. Okey. So inilah darah yang kita pakai untuk pesakit-pesakit Limbang dan Lawas. Okey. Pesakit-pesakit Limbang Lawas kegunaannya is less than 100 bags per month. So, kita tak pernah ada shortage sini. Jelasnya, kebanyakan penderma darah di Limbang menyumbang darah jenis B dan O selari dengan keperluan pesakit yang memerlukan jenis darah yang sama. Ini bermakna pengurangan bekalan darah Hospital Limbang akan ditampung semula penderma yang datang menderma darah. Dalam pada itu, beliau turut memuji sikap penduduk Limbang yang prihatin terhadap perkara ini dan menggalakkan lebih ramai lagi akan tampil menderma darah bagi memastikan bekalan darah di Hospital Limbang sentiasa mencukupi. Beliau ditemui pemberita di pejabatnya sempena sambutan Hari Derma Darah Sedunia. Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA terus mempelbagaikan program bagi mendekati serta melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat seperti kempen menderma darah NSJA 2019.
Jelas Presiden NSJA Andy Jong, antara program tersebut ialah kempen derma darah anjuran persatuan dengan kerjasama tabung darah Hospital Miri bersempena sambutan kempen menderma darah sedunia pada 14 Jun yang disambut setiap tahun. Beliau yang berpuas hati dengan kehadiran penderma darah sehingga melebihi sasaran iaitu 70 orang yang juga berjaya menandakan masyarakat amat prihatin dengan keperluan darah di tabung darah Miri. Salah satu tujuan adalah untuk sejajar dengan Hari Derma Darah Sedunia yang sepatutnya diadakan pada 14 Jun setiap tahun. Tujuan kedua adalah untuk membantu tabung darah Hospital Miri supaya mereka mencukupi bekalan darah mencukupi untuk mengatasi kes-kes kecemasan ataupun keperluan pesakit-pesakit yang memerlukan darah. Beliau ditemui pemberita pada kempen menderma darah NSJA dan pelancaran saringan kesihatan bagi Ahli Persatuan Wartawan Utara Sarawak 2019 di Miri. Andy juga menyarankan masyarakat supaya menyokong kempen menderma darah anjuran tabung darah Miri bagi memenuhi keperluan darah di Hospital Miri, terutama darah jenis O. Sementara itu, beberapa penderma darah yang ditemui teruja kerana berkesempatan terlibat sama dengan usaha murni persatuan dan tabung darah Miri berkenaan. This is the first time saya derma darah. All this while memang ada rasa nak derma darah tapi takutlah. And today kebetulan Persatuan Wartawan Utara Sarawak ada buat organize derma darah hari ini. Saya cubalah menerma sebab ingin membantu hospital bagi pesakit yang kekurangan darah lah. I think this the 33 time. Okay. That's normal already. Lebih daripada 100 orang mendaftarkan diri dalam program berkenaan. Kerajaan Persekutuan akan terus menjaga kebajikan rakyat, terutama golongan B40 menerusi skim-skim yang disediakan untuk membantu meringankan beban golongan sasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujuk Dr. Ting Tiong Chun percaya masih ramai yang kurang peka akan skim mahupun bantuan yang disediakan kerajaan termasuklah skim MySalam, Peka B40 dan Aisuri. Beliau berkata demikian pada Majlis Rimu Pegawai Raya 2019 bertemakan keunikan budaya teras keharmonian di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Baru Miri. Dr. Ting dalam pada itu menasihatkan mereka yang layak untuk segera berdaftar dengan e-kasih agar tidak tercicir daripada bantuan yang disalurkan kerajaan. Bagi MySalam misalnya, beliau memberitahu seramai 3.8 juta rakyat Malaysia layak menerima manfaat daripada skim perlindungan kesihatan berkenaan. Tambahnya, sebanyak 100 juta ringgit juga dibelanjakan tahun ini bagi skim Peka B40 yang akan memberi manfaat kepada 800,000 orang individu daripada golongan B40. Katanya, program bas sekolah yang dilaksanakan untuk pelajar SMK Baru Miri juga merupakan salah satu inisiatif bagi membantu keluarga daripada golongan B40 yang boleh diperluaskan pada masa akan datang. Sambutan yang diadakan merupakan aktiviti tahunan sekolah bagi menghayati hari perayaan serta merealisasikan hasrat kerajaan dalam membentuk warga negara yang mengamalkan nilai-nilai murni yang tinggi, bertoleransi dan saling hormat menghormati antara pelbagai kaum. Pertubuhan Kesedaran Intelektual Sarawak PAKIS berazam untuk menggunakan kepakaran, pengalaman dan pengetahuan ahli-ahlinya bagi membantu masyarakat dalam pelbagai aspek. Kempen kita untuk mendapat Pengerusi Protem PAKIS Abang Ismawi Abang Muhi berkata penubuhan PAKIS yang telah dilulus pendaftarannya pada Khamis lepas oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS adalah bertujuan mengumpul para intelektual supaya dapat bersama-sama turun padang membantu masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama di kawasan-kawasan yang memerlukan perhatian. Jelasnya, 3 perkara akan diberi fokus utama dalam perjuangan PAKIS iaitu pendidikan, kebajikan golongan memerlukan serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengerusi Protem itu juga berharap PAKIS akan dapat memainkan peranan yang terbaik membantu kerajaan dalam aktiviti-aktiviti penganjuran pertubuhan tersebut agar memberi manfaat kepada masyarakat selain akan bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk memberi perubahan positif kepada kehidupan komuniti. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Silaturahim Aidilfitri PAKIS bersama warga Kompleks Kebajikan Laila Taib di Kuching. Sijil kelulusan perubahan
Pakis yang kini mempunyai 22 orang ahli bakal dikeluarkan pada minggu depan. Mau tak mau kita tak boleh Menggunakan konsep alam semula jadi, Kafe Rimba Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Baru Miri menarik perhatian sesiapa sahaja yang mengunjunginya. Malah lebih istimewa, ia menerapkan elemen inovasi, amalan 3R dan 3K, amalan nilai murni serta kolaborasi bagi mendidik warga sekolah. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Dr. Ting Tiong Chun berkata, sekolah itu yang telah terpilih menyertai pertandingan amalan perkhidmatan kantin terbaik peringkat kebangsaan bagi mewakili Sarawak merupakan satu pencapaian yang membanggakan. This morning we witness what a school can do to what a PIBG, the school teachers and pengetua can do to make a school a better place, a better environment. Better environment for the students to rest and to learn. This is the design of this place is very natural. We can see all the design are actually from natural resources, but also more importantly, they actually have a learning component in all the design, washing hand, the food, the plant, the herbal, and the setting of this canteen is actually quite wonderful. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis perasmian Kafe Rimba SMK Baru Miri di Miri. Katanya inisiatif yang dilaksanakan satu contoh terbaik yang boleh diterapkan di sekolah-sekolah lain dalam mewujudkan suasana yang lebih ceria dan kondusif kepada warga sekolah. Sementara itu, Pengetua SMK Baru Miri, Jerah Pandin berkata, projek menaik taraf kantin sekolah berkenaan mengambil masa kira-kira 2 bulan untuk disiapkan sepenuhnya. Sebenarnya bukan kita menaik taraf kantin ini bukan semata-mata untuk memenangi pertandingan, tetapi juga hasrat kepimpinan sekolah sebenarnya ialah untuk memberi tempat untuk pelajar menikmati jamuan di kantin. Itu yang pertama, dan yang kedua ialah kantin ini juga sebagai pusat aktiviti. Semua aktiviti pembelajaran dan juga pusat khidmat komuniti ada di sini sebab kita berkolaborasi dengan pihak luar. Jelas beliau, pelbagai aktiviti akan diadakan seperti demonstrasi makanan, ceramah kesihatan dari agensi-agensi kerajaan untuk manfaat para pelajar dan pihak sekolah. Katanya kemudahan yang disediakan diharap akan memberi keselesaan kepada warga sekolah untuk menikmati suasana kantin setaraf dengan restoran 5 bintang selain menyimpan hasrat untuk mendapat tempat antara 3 yang terbaik dalam pertandingan berkenaan. Antara elemen inovasi yang diterapkan adalah projek aquaponik menggunakan semula air cucian tangan untuk menanam sayur dan memelihara ikan selain menggalakkan amalan 3R menerusi larangan penggunaan straw dan polistiren di kantin. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan.